Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa afini fid din. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat ijabah kita ini diberikan ganjaran dan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi kitab kita beriman kepada hari akhirat ini di bawah tajuk Fitnah Kubur yang telah kita baca sebagainya pada malam yang lepas. Itu telah disebutkan pada malam yang lepas bahawa di antara alam yang kita lalui nanti ialah berkenaan dengan alam kubur, dan bila berada di alam kubur itu ada fitnah ataupun ujian-ujian dia yang tersendiri, yang mana telah disebutkan bahawa bila manusia itu meninggal, maka kubur itu mengucapkan selamat datang kepadanya sekiranya dia orang-orang yang beriman. Kubur mengatakan kepadanya, dialah orang-orang yang sekasih-kasihnya yang berada di atas muka bumi ini, dan tengoklah lagu mana dia melayan orang yang sampai kepadanya dalam keadaan beriman. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu orang yang kafir, maka kubur itu akan menyatakan bahawa mereka dialah orang yang sebenci-bencinya manusia yang berada di atas belakang dia. Lalu kubur itu menjadi sempit sehingga berselisih tulang rusuk orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu, dan kubur itu menjadi salah satu sama ada taman daripada taman syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Itu telah kita sebut dah pada malam yang lepas. Malam ini kita sambung ke surat 68. An Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyyata dakhalat 'alaiha fa zakarat azabil qabr fa qalat laha a'adzukillahi min azabil qabr. Qalat Aisyah fa sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, azabil qabri haqqun." Qalat, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatan illa ta'awwaza min azabil qabr." Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, seorang perempuan Yahudi telah masuk menemuiku, lalu ia menyebut adanya azab kubur seraya ia berkata, "Mudah-mudahan Allah melindungkanmu dari azab kubur." Aisyah berkata, lalu aku tanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan azab kubur itu. Ia bersabda, "Ya, azab kubur itu adalah benar." Aisyah memberitahu, sejak itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sembahyang yang ia tunaikan, mestilah ia meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Ini pengarang kita mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berkenaan dengan bagaimana orang Yahudi pergi jumpa dengan Aisyah, minta royak kepada Aisyah supaya Aisyah berlindung daripada azab kubur. Nak sebut kata apa benda? Nak kata orang Yahudi pun, dia pun tahu berkenaan dengan azab kubur ni. Maknanya agama-agama samawi, Yahudi dan Nasrani, semuanya memahami dan memaklumi, percaya bahawa selepas daripada kematian ni akan berlaku fitnah kubur.
Maka sebab tu dia berjumpa dengan Aisyah, royak pada Aisyah supaya minta berlindung daripada fitnah kubur ini. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mana azab kubur ni?" Maka kata Rasulullah, "Azab kubur tu memang ada, memang benar. Azab kubur tu memang ada, memang benar." Lalu kata Aisyah royak lagi, dia kata, "Tak, semenjak daripada tu aku tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa minta berlindung daripada azab kubur ini pada setiap kali Rasulullah sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr." Dan di antara doa yang menjadi kita baca maksurah yang Nabi suruh kita baca pada waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku minta berlindung kepada Engkau daripada kekufuran, daripada menjadi kufur, dan minta berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Jadi hak ni dibaca pada setiap pagi 3 kali, setiap petang 3 kali. Supaya kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada azab kubur. Sebab apa dah? Sebab azab kubur itu kita sebut dah, dia adalah merupakan yang pertama menuju ke alam akhirat. Kalau kita senang situ, maka senang selepasnya. Kalau susah situ, maka susah selepasnya. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang Yahudi juga percaya berkenaan dengan azab kubur, dan juga menunjukkan kepada kita supaya sentiasa memohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Kalau boleh tiap-tiap pagi selepas subuh, sebelum terbit matahari, baca doa yang ada dalam maksurat tu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kekufuran dan kefakiran, dan daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Kalau kita tak boleh baca ke Arab, boleh juga kita baca ke Melayu pun boleh. Kita baca ke Melayu pun boleh. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaitil libani najjar ala baqlatin lahu wa nahnu ma'ahu idza hadat bihi fakadat tulqihi wa idza akbaru sittatun aw khamsatun aw arba'ah faqala sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashab hadhil akbar qala rajulun ana. Qala sallallahu alaihi wasallam, famata mata haula? Qala matu fil isyraq. Faqala inna hadhihi al ummata tubtala fi kuburiha falaula an tadafanu lada'utu Allah an yasma'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu. Summa aqbala alaina biwajhi faqala ta'awwadhu billahi min azabil qabr. Qalu na'udzu billahi min azabil qabr. Faqala ta'awwadhu billahi min azabin nar. Qalu na'udzu billahi min azabin nar. Qala ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Qala ta'awwadhu billahi min fitnatil dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatil dajjal. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tembok Bani Najjar dalam keadaan menunggang baralnya. Dan kami bersama-samanya, tiba-tiba baralnya melencung, hampirlah menjatuhkannya. Tiba-tiba kami dapati beberapa kubur, 6, 5 atau 4 kubur. Lalu ia bersabda, siapakah yang kenal orang-orang yang ada dalam kubur ini? Berkata seorang yang ada, yakni bersama kami, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bilakah mereka mati? Jawabnya, mereka mati di zaman syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburnya. Kalaulah tidak kerana Allah menyembunyikannya, nescaya aku doakan kepada Allah supaya ia memperdengarkannya kepada kamu azab kubur yang aku mendengarinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada kami seraya bersabda, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab neraka. Maka mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab kubur. Mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, berlindunglah dengan Allah daripada fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, berlindunglah dengan Allah daripada fitnah Dajjal
Mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Ini hadis daripada Zaid bin Sabit. Maknanya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik binatang tunggangan masing-masing. Nabi naik bara pergi ke perkampungan Bani Najjar. Tiba-tiba bara Nabi naik ini jadi liar. Siapa nak jatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia perhati-perhati tengok rupanya ada kuburan dekat situ, 6 ataupun 5 ataupun 4. Ada berapa kuburan lah. Maka Nabi tanya, siapa dia? Kenal siapa dia mati ni? Maka ada seorang tu jawab, saya. Bila mati ni? Dia mati di zaman syirik, sebelum Islam mari lagi. Lalu Nabi sebut, dia kata, kalaulah tidak sebab Allah Ta'ala menyembunyikan berkenaan dengan azab kubur ni, aku akan minta supaya Allah Ta'ala perdengarkan kepada kamu apa yang aku dengar ni. Allah Ta'ala sengaja sembunyikan azab kubur daripada manusia ini sebab apa benda? Sebab manusia tak mampu untuk mendengar apa yang ada, apa yang sedang berlaku di dalam kubur tersebut. Maka sebab tu Nabi pun tak doa kalau sekiranya ada kemampuan dan ada kebaikan dia, nescaya Nabi akan mendoakan supaya orang yang bersama dengannya itu dapat mendengar apa yang berlaku dalam kubur tu. Maka sebab tu kita dalam perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan, maka kita tak usah nak cari-cari. Ada orang yang pergi cuba letak tik, inilah alat tik-tik ni dalam kubur nak tengok. Sebab dia dakwa konon-kononnya orang Islam kata azab kubur, yang nak tahu. Azab kubur ini dia adalah merupakan perkara yang gaib. Maka perkara gaib tu dia tidak boleh dikesan dengan perkara-perkara yang zahir ni. Maka dia tak akan jumpa. Sebab tu dulu tuan-tuan ingat tak? Dulu tersebar satu kaset konon-kononnya dengar orang menangis dalam kubur. Habis rakuk orang, kelang kabut habis. Kita katakan tak boleh dengar. Tak boleh dengar orang menangis dalam kubur. Kalau boleh dengar, nescaya orang-orang di zaman Nabi telah pun mendengarnya. Mesti Nabi telah doakan. Tiba-tiba orang di zaman baru ni mari, konon-kononnya bunyi suara orang duduk bertepik, berteriak, diazab dalam kubur. Tak ada. Benda tu tak akan mungkin boleh didengari. Kerana apa benda? Kerana hadis ini menyebutkan bahawa Allah Ta'ala sembunyikan perkara tersebut daripada kita, daripada manusia ini, kerana antara sebabnya disebut ialah kerana manusia tidak mampu untuk mendengar apa yang berlaku dalam kubur. Maka Nabi dia dengar. Nabi sebut dalam ni, apa yang aku dengarinya. Maka kalau bukanlah Allah Ta'ala sembunyikan, aku akan minta supaya Allah Ta'ala perdengarkan kepada kamu. Tapi Allah Ta'ala sembunyikan. Menyebabkan Nabi tak minta. Tapi sebab tu kalau ada orang yang mendakwa konon-kononnya keset lah, apalah radio suara bunyi orang duduk tepik jerit ke apa ke, ni orang kena azab kubur, maka dia pun royak kepada kita supaya segera bertaubat ke semuanya. Maka kita katakan perkara-perkara begini kita kena ingat begini. Dalam bab basyiran wa nazira, memberikan perkhabaran gembira dan memberikan ancaman. Maka dia kalau lebih sangat memberi khabar gembira melebihi daripada apa yang Nabi ajarkan, janji-janji ni, fadilat kelebihan ni, maka dia akan menjadi harapan yang sia-sia. Kalau lebih sangat dalam bab memberikan ancaman ni melebihi daripada hak Nabi ajar ni, maka dia akan menyebabkan orang jadi tak boleh nak gerak. Hak paling comelnya, setara mana yang disebut dalam Al-Quran, setara mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan galakan ataupun memberikan ancaman kepada orang yang melakukan sesuatu maksiat ataupun kesalahan. Tak boleh lebih pada tu. Maka sebab tu kita katakan dalam bab persoalan azab kubur ni, kita percaya azab kubur tu ada, tapi kita percaya bahawa kita yakin sangat-sangat bahawa manusia sewaktu hidupnya di atas dunia ni tak akan boleh mendengar ataupun tak akan boleh melihat apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku di alam barzah. Maka Nabi pun bila begitu, Nabi minta supaya orang yang ada situ berlindung kepada Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Dan ini juga kita kena tahu, kita kena ambil pengajaran bahawa para sahabat Nabi bila disuruh tu, maka dia pun segera ucapkan a'udzubillahi min azabin nar. Kita pun gitu juga bila disebut berkenaan dengan azab-azab neraka, azab kubur, maka kita segera meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi min azabin nar, a'udzubillahi min azabil qabr, a'udzubillahi minal fitan. Disebut sini ni minal fitan, daripada fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Fitnah hak nyata-nyata, fitnah ni bukan fitnah hak macam kita orang Melayu ni. Fitnah itu ialah ujian yang menyebabkan kita terhalang daripada melakukan
perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata fitnah tu kita katakan hak dia tak buat maka kita kata dia buat tu fitnah. Itu fitnah dalam Melayu. Fitnah di sini, fitnah dalam maksud dalam bahasa syarak ini ialah perkara-perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada melakukan perintah-perintah agama. Yang nyata nampak ataupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Macam kes yang berlaku baru ni dak. Mungkin bagi setengah orang tersembunyi, kita nampak jelas dah. Bila mana ada seorang pemimpin berucap, dia kata pilihan raya ni dia mesti kena menang. Sebab kalau tak menang, bukan dia saja kena charge. Dia pun sebut nama berapa orang yang kena charge dekat mahkamah. Tuan-tuan rasa apa benda ni berlaku? Tuan-tuan rasa kalau dia boleh mikir dengan waras, dia akan sebut tak benda tu, mendedahkan pekong yang ada dalam dada dia. Mendedahkan apa yang tersembunyi di sebalik yang zahir. Sebenarnya dia tak sebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menjadikan perkara tidak sebut. Dan Allah Taala telah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Yahzarul munafiquna an tunazzila 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma kanu yahzarun." Orang munafik sangat bimbang kalau sekiranya diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang mendedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Kamu sembunyikanlah, nescaya pasti Allah Ta'ala akan mendedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Sebab itu kita katakan kalau di zaman Nabi SAW, dalam peristiwa peperangan Bani Mustalik, orang munafik ni dia pergi bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan tersebut, balik sampai tengah jalan, berhenti nak ambil air, balah antara khadam orang Muhajirin dengan orang Ansar. Maka orang Muhajirin dengan khadam ni pun panggil orang Muhajirin, "Ya Muhajirin, mari tengok orang Ansar ni buat khanak ke dia." Orang Ansar panggil puak dia, "Ya Ansar, mari tengok." Maka orang munafik pun tengok. Maka dia kata, "Hak ni lah mung. Puak-puak ni seperti masa dia susah dulu mu tolong. Mereka ini seperti melepaskan anjing tersepit. Seperti mu bagi makan anjing, maka dia gigit tangan kamu." Maka dia kata, nanti tak apa, bila sampai di kota Madinah, maka orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Maksud orang kuat ni siapa dia? Puak dia lah. Sebab dia orang penduduk asal. Orang yang lemah ni ialah puak Muhajirin sebab dia pendatang. Maka berita tu sampai kepada Nabi SAW. Berlakulah peristiwa yang panjang. Orang minta nak bunuh dia apa semua sekali. Bila Rasulullah panggil dia, dia tak mengaku. Dia tak mengaku. Yang dengar kisah ini ialah apa namanya? Zaid bin Arqam. Dia riwayat kepada Rasulullah. Dia ni sebut begini. Bila panggil dia, Abdullah bin Ubay tak mengaku. Tapi nak sebutkan ialah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia pergi ucap perkara tersebut. Kerana Allah Taala nak zahirkan apa yang ada dalam hati dia. Dan Allah Taala turunkan ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Humul ladzina yaquluna la apa namanya? Macam mana? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu lillahi al-izzatu wa lirasulihi wal mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ila al-Madinah. Mereka kata kalau kamu balik semula ke kota, bila sampai ke Madinah, la yakhrujannal a'azzu minhal azal. Kami akan keluarkan orang yang lemah. Orang yang lemah ini daripada orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah. Allah Ta'ala turunkan ayat. Sebab bila Zaid bin Arqam pergi royak kepada Rasulullah, kemudian dia mari depan Rasulullah, dia sumpah kata dia tak buat. Allah Ta'ala menurunkan ayat membenarkan apa yang disebut oleh Zaid Arqam, mendedahkan itulah sebenarnya yang ada dalam hati orang munafik ini. Maka begitu juga peristiwa yang berlaku sehari dua baru ini, kita katakan itu sebenarnya Allah Ta'ala nak mendedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Buat pilihan raya ini bukan nak selamatkan rakyat, tetapi nak supaya dia boleh menyelamatkan dia dan kluster-kluster mahkamah ini daripada dicas oleh mahkamah. Apa berlaku peristiwa ini? Supaya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang mari surau masjid tahu, jangan pilih puak-puak dia ni. Sebab tu Allah Ta'ala dedahkan. Maknanya tujuan itu Allah Ta'ala dedahkan. Tapi kalau tak tahu lagi, tak reti nak ayat dah. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran sebut peristiwa itu berlaku, maka Allahu Akbar. Rupanya ingatkan dia apa nama ni? Dia ingatkan dia nak tolong kita, nak tolong rakyat. Nak selamatkan dia dan beberapa nama yang disebut.
Dan kita pasti yakin, kita yakin sangat dia kalau dalam keadaan yang waras, dia tidak akan membuka pekung di dada dia tu. Tapi Allah Ta'ala buat benda tu berlaku supaya apa benda? Supaya manusia kita ni dapat menilai. Ini kita katakan fitnah yang tersembunyi, yang sebenarnya kita tak nampak benda tu. Maka bila mari gitu, maka kita pun nampak, kita pun tahu. Maka Allah antara benda yang Allah Ta'ala minta kita, benda yang Rasulullah ajar kita supaya minta berlindung ialah Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir, fitnah yang zahir, dan apa fitnah yang tersembunyi. Maka sahabat bila Nabi sebut gitu, maka sahabat pun terus minta na'udzubillah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kita pun gitu juga minta Allah Ta'ala berlindungkan kita supaya, sebab tu antara doa tu yang kita sebut sering baca ialah supaya Allah Ta'ala Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuk kepada aku, biarlah aku ni tengok benda-benda tu sebagai satu kebenaran, dan rezekikan supaya dapat mengikuti kebenaran tersebut. Biar kita tahu pilih, biar kita buat tu betul dengan hak benar sama, dan wa arinal batila, dan supaya kami nampak benda batil benda tak betul tu sebagai tak betul. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami daripada menjauhi perkara tersebut. Lalu yang Nabi pun suruh minta berlindung daripada Dajjal, minta berlindung daripada perkara-perkara ni, daripada fitnah Dajjal. Tapi nak sebutnya ialah sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila Nabi suruh minta berlindung, masa tu juga dia minta berlindung. Bukan kata nanti lepas mai kara saya doa. Tak, masa tu juga. Sebab tu kita bila jumpa dengan orang, dia kata tolong doa kawan, kita pun doa dulu. Sebab tu dikatakan apa namanya? Apa dia dah tak ingat dah. Bila dia marah, orang akan nak kepada dia. Dia tak doa orang tu supaya binasa. Antara benda yang dia sebut ialah Allah mahdi. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada engkau. Allahumma yaslih. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada engkau. Jadi didoakan kebaikan. Bila berlaku benda, minta kepada Allah Ta'ala kebaikan. Kita dalam perkara-perkara yang berlaku dekat akhirat ni, bila disebut saja berkenaan dengan azab dekat akhirat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada azab. Bila sebut berkenaan dengan fitnah, maka kita minta berlindung kepada Allah daripada fitnah tersebut. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams fasami'a sautan faqala sallallahu alaihi wasallam yahudu tu'azzabu fi quburiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar berjalan selepas jatuh matahari, lalu ia mendengar suatu suara, maka ia pun bersabda, itulah orang-orang Yahudi yang sedang diazab dalam kuburnya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini ialah sahabat Ansar yang Nabi tidur rumah dia lah. Abu Ayyub Al-Ansari, masa pindah tu Nabi tidur rumah dia. Jadi dia sekali tu dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi dengar suara kuat. Maka Nabi kata, suara itu ialah suara orang Yahudi yang sedang diazab dalam kuburnya. Maknanya orang Yahudi itu diazab dalam kubur dia. Cuma kita saja tak tahu. Sebab tu bila kita pergi tengok kubur, kita pergi ke perkuburan, kubur tu dia kubur orang Cina kan mahal, kita pergi tengok tak? Saya ingat dulu balik daripada kumpul nak balik ke Melaka, dia ada taman peringatan nilai. Saya ingatkan taman peringatan nilai ni macam benda-benda sejarah dekat nilai ke apa lah. Kita pun pernah masuk nak tengok. Rupa-rupanya kubur Cina. Lepas tu bila balik cerita dengan saya, kawan kata, Ustaz dah tak tahu kau, kubur situ tu sampai harga paling murah 30,000 sampai kepada 100,000 ada kubur situ harga. Kata mahal sangat kau ingat ke? Ada benda-benda sejarah dekat nilai nak kita tengok lah konon-kononnya. Rupanya kubur. Walaupun begitu, maka kita sangat yakin bahawa mereka itu sedang diazab dalam kubur mereka. Sebab tu tuan-tuan, kubur ni, kalau kita ikut kubur ni, kalau kita belajar dalam bab kubur, Nabi SAW melarang kita membuat binaan di atas kubur. Nabi melarang kita meninggikan kubur. Nabi larang kita jangan cat kubur. Jangan cat kubur. Sebab apa dah? Sebab tu bila kita pergi tengok kubur dekat Mekah, kubur yang paling baik sekali ni mana? Madinah, Mekah lah. Situ ada kubur Nabi, atau ada kubur sahabat, ada kubur orang yang mati syahid. Tapi rata je kubur dia. Rata je. Patutnya dia telah lebih
Lebih dah tentu dah orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jamin Nabi sebut orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga, kubur dia ada dekat Madinah. Tapi kubur dia tidak seperti kubur yang kita tengok depan kita. Sekarang ni kita tengok kubur ada kubur marmar apa ada dah. Pergi pasang mozaik. Belendang kubur tu di pasang mozaik. Kita kata kau lama kau banyak. Dulu pergi tak belendang saja. Maka kalau kita mati ataupun ni mati kata kita pesan tak ayah letak belendang kubur untuk ayah. Tak ayah letak belendang kubur. Dia pun kata nanti anak cucu tak kenal ustaz. Apa namanya anak cucu para sahabat Nabi tak ada masalah pun tak kenal. Sebab apa benda yang pentingnya ialah dia mendoakan kita, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doa sini sama kita doa kubur. Cuma kita bila kita pergi ke kuburan tu, yang Nabi sebutnya ialah bila kita nak masuk ke kuburan tu Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Nas'alullahu al-afiyata lana wa lahum. Nas'alullahu lana wa lahumul afiyah. Aku minta berlindung kepada aku minta kepada Allah Taala supaya pada kami dan kepada kau diberikan kebaikan, afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doa kepada orang dalam kubur. Tidak semestinya kita pergi duduk depan kubur itu. Tujuan kita pergi kubur itu ialah supaya kita insaf, kita pun juga akan mati seperti mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal mauta la yu'adzibuna fi kuburihim hatta annal bahaima la yasma'u aswatihim." Sungguhnya orang-orang yang mati disiksa dalam kuburnya sehingga binatang mendengar suara-suara mereka. Jadi orang mati itu kena azab dalam kubur, yang kena azab tu binatang-binatang dengar. Tapi walaupun binatang-binatang dengar, tapi dia tidak memberi kesan kepada binatang tu sebab binatang itu dia tidak mukallaf. Sebab tu dia boleh dengar. Jangan kita kata binatang ni dengar nanti dia takut. Dia tak takut sebab dia tak terlibat dengan dia. Binatang-binatang ni tak terlibat. Kita, pasal apa kita tak dengar? Sebab kita tak ada kemampuan untuk mendengar satu dan kita terlibat dengan persoalan azab kubur ni. Azab kubur ni. Orang kata kalau bapa pondeknya tu habis dengar azab kubur ni supaya orang jadi baik belakang. Boleh dah gitu? Tak boleh. Allah Ta'ala nak kita jadi baik dengan sukarela kita. Dengan kefahaman, dengan ilmu dan keimanan kita jadi baik. Mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Tak nak paksa-paksa. Sebab tu dalam agama ni tak boleh paksa. Tak boleh paksa masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, ada benda-benda yang terpaksa dia kena buat. Dia kena mari semayang, dia kena puasa. Kalau dia tak buat, tak semayang, tak puasa, maka dia kena diazab. Tapi nak sebutnya ialah binatang mendengar suara-suara orang yang diazab dalam kubur. Yang tak dengarnya ialah manusia dengan jin. Manusia dengan jin tak dengar. Sebab apa manusia tak dengan jin tak dengar? Tak ada kemampuan. Yang kedua, kita akan terlibat dengan persoalan kubur. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala imma annahuma liyu'azziban wa ma yu'azzibani fi kabir summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru an baulihi qala fada'a bi'asibir ratbin fashaqqahu bisnain summa warasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahida summa qala la'allahu an yakhaffafa anhuma ma lam yabyasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlalu di sisi dua kubur, lalu ia bersabda, sungguhnya kedua-dua ahli kubur ini sedang diseksa. Bukannya diseksa kerana melakukan dosa yang besar. Kemudian ia terus bersabda, bahkan salah seorang daripadanya kerana berjalan dengan kerja mengancum, yakni mengumpat, dan yang seorang lagi kerana tidak teliti membasuh kencingnya. Kemudian ia meminta pelepah tamar hidup yang dibuang daunnya, lalu dibelah dua, kemudian ditanam tiap-tiap satu pada dua kubur itu. Kemudian ia bersabda, mudah-mudahan diringankan azab terhadap keduanya selama pelepah tamar ini tidak kering. Jadi ini hadis yang hadis ini kira sangat-sangat famous lah. Hadis ini nak gana. Nabi jalan kat kubur, dua kubur, tiba-tiba Nabi sebut, orang duduk dalam kubur ni kena azab. Kena azab ni bukan sebab dosa besar. Pada pandangan manusia dosa tu tak besar. Tapi sebenarnya
Perkara itu menyebabkan orang diazab dalam kubur. Bukti kata tak besar, ramai orang buat. Apa benda? Yang pertama sekali, dia kata orang ni pergi jalan dan dia mengacung, dia mengumpat ke orang, dia mengacung ke orang. Dia membawa mulut, orang kata. An-namimah ni maknanya lalat merah. Apa namanya? Lalat merah katanya. Maknanya lalat ni enggak najis ni pergi sini, pergi enggak makanan, enggak najis, enggak makanan. Maknanya dia membawa keburukan dalam masyarakat. Sebab tu kita bila kita jumpa dengan orang, beringat kalau kita nak sebut keburukan orang. Itu merupakan sebab dia azab dalam kubur. Maka ulama mengatakan hak ni menunjukkan bahawa kesemua kesalahan yang terlibat dengan manusia akan diazab dalam kubur. Yang terlibat dengan manusia. Hatta hak ni saja, maknanya cakap saja, apatah lagi kalau pukul, apatah lagi kalau ambil hak orang. Cakap apa saja, maka dia akan diazab dalam kubur. Dia akan diazab dalam kubur. Adapun yang kedua, la yastatiru an baulhi, tak teliti dalam membersih kencingnya. Bapa tak teliti dalam membersih kencingnya ini diazab dalam kubur, kerana akan menyebabkan sembahyangnya tidak sah dan menyebabkan hak lain tidak sah. Hak yang kedua ini ia menyebutkan bahawa dia adalah merupakan asas kepada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi apa-apa yang hubungannya dengan Allah Ta'ala tak selesai, maka dia akan menyebabkan kita diazab dalam kubur. Maka tu yang pertama dengan yang kedua. Maka kita kena jaga. Sebab tu jangan buka aib orang. Jangan buka cakap orang apa nama ni. Kita kena ingat bila kita nak cakap orang, kita kena ingat. Kamu tadi ni utudan. Seperti mana kamu buat, begitulah kamu akan diperlakukan. Hari ni kita buka aib orang, esok orang akan buka aib kita. Allah Ta'ala akan buka aib kita. Dan yang kedua, kita kena ingat, man satara mu'minin satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menyembunyikan aib seorang mukmin, kita tahu aib dia, tapi kita senyap tak cakap ke orang, Allah Ta'ala akan sembunyikan aib kita di dunia dan di akhirat. Kita pun ada aib juga tak? Tuan-tuan pun ada aib, saya pun ada aib, orang tu ada aib dia masing-masing. Yang kita tak nak kalau orang tahu kat kita, nak tubik rumah pun tak berani, malu. Tapi kita kena sembunyikan aib orang, Allah Ta'ala sembunyikan aib kita. Maka ini antara penyebab orang yang diazab di dalam kubur. Maknanya dosa dengan manusia dan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjadi perbahasan yang panjang. Apabila hadis ini di antaranya dijadikan dalil untuk orang pergi berzikir di atas kubur, pergi baca tahlil di atas kubur. Pergi baca tahlil, baca kubur semua. Dia dalil hadis inilah. Dia kata lagu mana? Dia kata Nabi ambil pelupa tamar, Nabi pergi pacak. Maka Nabi kata selama mudah-mudahan orang dalam kubur itu dilepaskan azabnya. Orang itu dah kena azab tu. Sebab Nabi tahu dah kena azab, sebab tu Nabi buat. Maka dilepaskan azabnya selama mana pelepah tamat tu masih hidup. Maka dikatakan bila pelepah tamat tu masih hidup, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab zikir itu, maka orang dalam kubur dilepaskan azab. Berdasarkan kepada itu, hak ni antara yang mengatakan orang yang pergi buat zikir takubur, baca Quran takubur. Maka saya sendirilah, hak tuan-tuan nak pakai tak kira lah nak pakai mana. Kita tak ada hal tu. Tapi kita sendiri, apa yang kita fahami daripada ustaz-ustaz yang ajar kita, dia kata hadis tu bukan royak gitu. Hadis ni royak Nabi dengan orang azab kubur. Maka dia sebagai seorang Nabi yang tahu orang tu dalam kubur tu kena azab, dia ambil dan dia letak dan dia minta kepada Ta'ala, la'allahu an yakhaffafa anhuma, mudah-mudahan diringankan azab keduanya itu selagi mana pelepah tamar tu masih hidup. Maknanya Nabi doa orang tu dilepaskan azab semua sekali ke tak? Tak boleh tu. Sebab kalau boleh mesti Nabi akan minta supaya lepas azab semua sekali. Tapi tak boleh, tetapi dengan keberkatan, kemuliaan dia sebagai seorang Nabi, dia minta dengan Allah Ta'ala, maka diringankan azab orang yang diazab dalam kubur itu dengan sebab dua tadi selagi mana pelepah tamar masih hidup. Maka kita katakan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak pergi kat kubur-kubur lain buat benda yang sama. Kalau tidak mesti Nabi pergi kat kubur-kubur lain juga buat benda yang sama. Dan pasal apa? Sebab kubur-kubur, pasal apa Nabi tak buat tu? Sebab kubur lain tu tak tahulah, mungkin Nabi pun tak tahu orang tu kena azab ke apa ke. Maka Nabi tak buat. Kita lagi tak tahu orang tu kena azab ke apa. Boleh nikmat ke apa ke. Maka kalau tanya saya, kita lebih kepada yang mengatakan kita tidak beribadat di perkuburan. Nabi sebut dalam hadis, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Maksud dia lagu mana?
Maksud dia jangan kamu jadikan rumah kamu itu sunyi daripada ibadat. Tak ada ibadat dekat rumah. Maksudnya Nabi suruh rumah kita tu suruh sembahyang sunat dekat rumah, suruh baca Quran dekat rumah. Sebab bila tempat tu jadi kubur, maka sembahyang pun tak ada situ, baca Quran pun tak boleh situ. Sembahyang di kuburan ni yang boleh hanyalah sembahyang jenazah saja. Apa boleh sembahyang jenazah? Sebab sembahyang jenazah itu tidak ada sujud dan rukuk. Kerana kalau kita sembahyang di kuburan, menghadap ke kuburan, kita sujud itu, maka di sana akan berlaku seolah-olahnya kita menghormati kepada mayat yang ada dalam kubur. Maka Islam melarang daripada awal-awal lagi. Saddu zara'inya dilarang daripada awal-awal lagi. Seperti mana kita tidak dibenarkan menjadi waktu yang haram untuk bersembahyang sewaktu matahari tengah naik dan sewaktu matahari tengah jatuh. Kerana apa benda? Kerana pada waktu itu penyembah matahari sedang melakukan ibadat mereka. Maka kita orang yang beriman, Nabi larang jangan kamu waktu itu jadi waktu yang haram, jangan sembahyang pada waktu tersebut. Jangan sembahyang pada waktu tersebut. Jadi pada kita hadis itu memberikan gambaran bahawa itu kelebihan yang ada pada Nabi, bukan nak menunjukkan pergi zikir atau kubur. Sebab apa kita sebut benda ni? Dulu kapur saya lah, sini wallahu a'lam, kapur saya dulu. Bila mari raya ni, lepas mari raya ni, orang pergi kubur. Di kubur. Kemudian ke kubur ni, panggil ayah kita, panggil Tok Imam. Dia nak baca sendiri, dia tak reti. Dia panggil lagi, ramai-ramai pakat ngatik kubur ni, lepas ngatik kubur ni, ngatik kubur ni, lepas tu pergi kubur ni, ngatik. Jadi, maknanya ada yang pergi pagi, ada waktu pergi petang. Kita pun follow juga, kita pun tak reti juga masa tu kanak-kanak. Lepas tu sedap lagi bila sebab masa kecil ni pergi kubur, dia bagi fitih ke kubur hari raya ni. Kita suka lah. Tapi bila kita belajar, kita dapati bahawa benda itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Maka kita pun tinggalkanlah. Bila kita tahu dah, kita faham dah, tinggallah, tak buatlah. Gitu. Kalau dia katakan, sebab kubur pelepah tamat tu berzikir, maka dia dapat rahmat. Habis pokok ada dah tu lah ke mana? Macam kubur kita ni, pokok banyak dah tu, takkan tak dapat rahmat? Takkan dia lepas semua orang lepas azab tu? Kubur kita ni bukan pelepah tamat dah. Semua sama, rupuk semua ada. Ada, bukankah semua pokok itu berzikir juga? Maka kita katakan hak ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hak berat lagi, orang jiru Yasin kubur ni. Orang ni pun tak tahu mari mana juga ni. Dia baca Yasin di rumah dia, malam Jumaat, esok kali dia pergi kubur, jiru atas kubur. Itu tak ada, barang-barang yang tak ada dalam agama kita, tidak mengajarkan begitu. Tidak ajar kita, tak sebuat lah. Kita orang mari surah masjid ni tak sebuat. Kalau ada orang tak mari surah suruh kita buat pun tak sebuat lah. Dia tak mari surah, dia suruh kita buat. Kita pun tak sebuat lah. Pasal apa? Sebab Nabi tak buat. Senang je jawapan dia. Apa Ustaz tak buat? Sebab Nabi tak buat, sahabat tak buat. Tak kita pandai daripada Nabi, pandai daripada sahabat Nabi. Dia kata, Ustaz ni buat. Dah Ustaz tu dengan Nabi, mana pandai? Mudah jawapan dia. Dah Ustaz tu dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, mana pandai? Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita pun tak sebut. Gitu senang. Menyebabkan agama ni akan jadi satu je. Tapi bila orang ni buat gini, orang ni tambah sini, menyebabkan akhirnya agama tu jadi cacat merbah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dhammatan summa furija anhu." Ini yakni Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, yang bergerak aras kerana kematiannya. Dibuka pintu-pintu langit dan menyaksikan oleh 70,000 malaikat. Sungguhnya ia telah dihimpit, yakni dalam kuburnya dengan satu himpitan, kemudian dilepaskan daripadanya. Ini bab himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az ni terbunuh syahid, terkena panah sewaktu peperangan Khandaq. Panah waktu peperangan Khandaq. Tapi dia tak mati. Sebab masa dia kena panah tu, dia doa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kalau perang ni tak habis lagi, mu jangan matikan aku." Maka tiba-tiba luka dia sembuh. Maka habis peperangan Khandaq, berlaku peperangan Bani Quraizah. Dia sengah Bani Quraizah tu menyerah diri.
Maka ada 700 orang laki-laki ditawan. Kemudian ada perempuan dan kanak-kanak. Jadi bila nak jatuhkan hukuman ni, maka puak dia tak seterima kecuali dia nak daripada orang yang dia rasakan ada hubungan dia. Dan Sa'ad bin Mu'az ni puak dia ada hubungan dengan Bani Quraizah ni. Sebab dia dekat-dekat semua di Madinah. Maka nak daripada hukuman daripada Sa'ad bin Mu'az. Maka orang pergi turut Sa'ad. Turut Sa'ad. Sa'ad ni seorang yang sangat berani. Dia pergi bila Rasulullah rakyat dia suruh jatuhkan, suruh beri putusan. Maknanya kalau Sa'ad bin Mu'az kata lepas, maka lepas. Kalau Sa'ad bin Mu'az jatuhkan apa-apa ikut, maka dia tanya dulu Rasulullah, kalau ikut aku kata apa guna? Maknanya gitu lebih kurang, dia kata ikut mengata. Maka dia pun jatuhkan hukuman. Kesemua laki-laki tawanan daripada Bani Quraizah dihukum bunuh. Bunuh belaka 700 orang. Lepas dijatuhkan hukuman tu, maka Rasulullah kata benarlah Sa'ad. Hukuman Sa'ad jatuh tu benar betul. Lepas pada tu dia balik ke kemah dia. Bila orang balik semula, pergi lalu ke kemah dia, tengok darah keluar daripada kemah dia. Maka dia dapat tengok Sa'ad bin Mu'az telah pun meninggal. Dan sewaktu Sa'ad bin Mu'az meninggal ini, maka Nabi sebut hadzal ladzi, inilah orang yang sewaktu meninggalnya bergegar aras. Nak ayat kata benda berlaku peristiwa yang sangat besar. Bukan gegar arah nak utuh dak. Lagu mana gegar arah ni? Kita Allah alam, tapi Nabi sebut begitu. Dan bila dia mati ni, pintu langit terbuka nak sambut kedatangan roh dia ni. Dan disaksikan oleh 1000 malaikat. Kemudian tapi walaupun begitu, laqad dhammatan summa furija minha. Tetapi Sa'ad bin Mu'az yang begitu hebat itu tetap terkena satu himpitan kubur. Saya dengar satu himpitan kubur. Himpitan kubur ni lagu mana? Dia bukan azab kubur. Dia himpitan kubur. Himpitan kubur ni seperti mana sakitnya sakaratul maut. Mana sakitnya sakaratul maut ni, orang yang paling baik sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dah Nabi. Sebab tu nak mati tu, Nabi tetap merasai sakaratul maut sehingga Nabi ambil celup tangan dia dalam bekah, kemudian sapu muka. Wa inna lisakarat wa inna lil mauti lasakarat, Nabi sebut. Wa inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan, ada sakarat, kesusahan dia. Maka begitu juga bagi kubur itu ada himpitan dia. Ada himpitan dia. Ada yang mengatakan bahawa himpitan bagi orang mukmin itu seperti pelukan ibu yang pelukan seorang ibu terhadap anak dia. Tapi peluk kuat. Ada yang mengatakan dia bukan sebab dia bukan azab, tapi semua orang kena melalui himpitan kubur. Kalau orang yang sehebat Sa'ad bin Mu'az pun kena himpitan kubur, maka kita lagu mana? Maka sebab tu bab himpitan kubur ni, maka tak ada orang yang boleh terlepas. Ini Sa'ad bin Mu'az. Jadi semua orang akan terkena himpitan kubur ini. Dari Abdullah bin Umar ni kita sambung semulalah. Maknanya bila orang mati tu, murida maq'adahu bil ghadati wal 'asyi, tunjukkan tempatnya pada waktu petang dan pada waktu pagi dan petang. Ni lagu mana? Tapi ni nak sebutnya ialah azab kubur tu ada. Fitnah kubur itu ada. Ni kita sambung pada kali yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum tangguh majlis, apa ada soalan? Ada tak? Ada soalan. Sebab orang-orang nak pergi belakang ni tak? Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa atina fid din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.